Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good evening everybody. Welcome to the first session of Microsoft Drive-Thru virtual event for Student Strike. Okay, so students ataupun adik-adik lah kan yang join ni. Untuk hari ini kita punya presenter adalah Dr. Azma daripada Content Capital yang juga merupakan Microsoft Global Training Partner. Dan sekiranya ada kawan-kawan yang belum join, boleh cepat-cepat panggil mereka sebab kita adik-adik ada peluang untuk menang hadiah daripada Microsoft insyaAllah. Alright, untuk hari ini adik-adik akan belajar macam mana nak cope with your remote learning experience. Sekarang mungkin ada yang ada di sekolah, dah start sekolah, mungkin ada juga yang masih belajar di rumah. Jadi Dr. Azma akan bagikan tips-tips yang bagus untuk adik-adik semua. Okay, a little bit of housekeeping. Sekiranya adik-adik ada apa-apa soalan, boleh gunakan ruangan Q&A untuk post komen ataupun soalan-soalan. Dan sesi ini sedang dirakam dan recording akan dikongsikan selepas habis semua event. Sekejap lagi kita akan kongsikan attendance form untuk adik-adik isikan. Semasa isikan borang pendaftaran tu, make sure you isi nama, alamat email, alamat rumah dengan betul, even your contact number sebab adik-adik ada peluang untuk menang hadiah. So that sekiranya you are among the lucky winners, kita akan post hadiah tersebut ke rumah adik-adik. Alright. Ini adalah attendance form. Minta tolong semua 24 orang peserta yang hadir pada hari ini boleh tolong isikan borang ni. Boleh ambil phone, boleh scan QR code ni ataupun pergi ke bit.ly/studentstrike1. So saya akan kongsikan juga pautan attendance form ni di ruangan Q&A. Dan inilah hadiah sekiranya adik-adik menang untuk spin the wheel, kita punya aktiviti pada akhir sesi nanti. Inilah hadiah-hadiah yang boleh you terima daripada Microsoft. So tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Dr. Azma untuk pembentangan. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A very good evening to everyone out there. Selamat datang ke sesi drive-thru virtual event Microsoft pada anak-anak yang kat luar sana. Pada petang ini kita nak melihat sedikitlah tentang apa yang sedang berlaku, apa yang sedang anak-anak alami dan mungkin kita boleh kita boleh share strategi-strategi yang kita boleh ambil untuk memastikan yang proses pembelajaran kita tidak terganggu ataupun boleh berlaku dengan baik. Alright, jadi sebelum kita ke mana-mana, saya nak ni sikitlah nak berkenalan sikit. Kalau boleh anak-anak ada device masing-masing, kalau boleh typekan di ruang chat tu nama dan daripada mana sekarang sedang menghadiri sesi ni. Just write your name and where are you watching us from. Alright, I'll give you 1 minute to do that. Alright, moderator boleh tolong publishkan, the answers from the students. Okay, alright. Sambil anak-anak buat itu, as I speak, you can continue to do that. Jadi kita boleh tahulah ya daripada mana anak-anak sedang menonton rancangan ataupun persembahan kita hari ini. Let me share my slide dulu. Then we will start from there. Sambil tu keep the name and the location coming so that we know where you are coming from. Alright, so I think you now can see my desktop. Okay,
So apa yang kita nak cerita ataupun sembang-sembang petang ni adalah bagaimana kita nak coping with hybrid learning, bagaimana kita nak menyesuaikan diri dan bagaimana kita nak orang kata boleh berjaya lah ya, boleh tak stres di dalam keadaan kita berada di di era pandemik ini, era COVID-19 ini, dan bagaimana kita boleh continue to orang kata to study dengan selesa dari segi emosinya, dari segi fizikalnya dan dari segi pencapaiannya. Alright, so anak-anak tahu buat masa ini pada mereka yang masih belum boleh ke sekolah, you are now studying via the digital medium. Maknanya kita belajar melalui platform-platform yang telah disediakan, sama ada Microsoft Teams, Google Meet, ataupun ada yang belajar melalui Telegram dan sebagainya. Right, kita masih lagi belum sepenuhnya pulang ke sekolah. Buat masa ni saya rasa hanya anak-anak di sekolah rendah yang boleh ke sekolah, yang lain masih duduk di rumah dan masih menggunakan medium ini. Alright, tetapi bukanlah setakat orang kata bukanlah setakat pandemik ni, nanti dah bila buka sekolah kita tak perlu dah teknologi ini ataupun tidak perlu dah belajar menggunakan medium teknologi ini, tak begitu. Saya rasa apabila berlakunya pandemik ini, perubahan yang berlaku pada kita, cara kita belajar dan sebagainya telah merubah hidup kita secara keseluruhan. Lepas ni rasa-rasanya lah, sebelum ni pun dah ada guna, tapi lepas ni rasa-rasanya penggunaan teknologi itu akan lebih mendalam, akan lebih digunakan untuk membantu kita belajar dengan lebih berkesan. Alright, sebelum ni memang ada sekolah-sekolah yang dah menggunakan teknologi, ya, ada yang dah menggunakan dah menggunakan teknologi untuk collaborate online. Ada yang sekolah-sekolah pergi orang kata menggunakan, sebelum ni kita menggunakan Skype untuk kita berhijrah, untuk kita berkenalan dengan sekolah-sekolah di luar negara. Dah ada, memang dah ada. Tetapi oleh kerana COVID-19 ini penggunaan teknologi itu lagi mendalam. Maknanya banyak lagi teknologi digunakan untuk hari-hari punya pembelajaran. Jadi saya rasa walaupun nanti kita dah balik ke sekolah, penggunaan teknologi ini akan terus-menerus dimanfaatkan dalam berbagai cara oleh cikgu-cikgu kita. Jadi kita naklah kalau boleh sebagai murid, bagaimana kita boleh menyokong usaha-usaha guru kita untuk menggunakan teknologi ini supaya kerjasama yang kita berikan itu bukan setakat untuk kemudahan guru tetapi juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Sebabnya saya adalah seorang yang orang kata bukan mengajar di sekolah, tetapi lebih kepada bergiat di bidang korporat. Jadi saya tahu dan saya nampak keperluan yang diperlukan oleh korporat. Anak-anak nanti ni bila dah lepas pada sekolah, kebanyakan anak-anak ni nanti saya rasa akan lebih menjadi usahawan, entrepreneur, profesional dan sebagainya. Dah tak banyak sangat kerja-kerja yang makan gaji. Jadi kita ni kena lengkapkan diri kita dengan skill-skill yang diperlukan supaya bila kita habis sekolah, kita bersedia untuk menghadapi cabaran abad ke-21. Anak-anak masih lagi, kalau yang sekolah rendah, you have a long way to go. Tetapi perubahan itu perlu berlaku sekarang. Kita perlu cari segala skill-skill yang penting. Contohnya lah kan, kalau kata kita perlukan computational thinking, kita perlukan coding. Coding tu bukan boleh belajar hari ni esok dapat. Coding tu kalau nak jadi coder ataupun nak jadi programmer yang canggih, yang sophisticated, yang awesome, kena belajar bertahun-tahun. Kan, kita kena selain daripada kita tahu buat coding, kita kena be creative with the coding. Right, sebabnya teknologi ini makin lama makin canggih. Nak tak nak kita kena cari jalan macam mana nak melengkapkan diri kita supaya sampai masa kita masuk ke alam pekerjaan nanti kita dah ready dengan semua apa yang kita perlukan. Right, jadi itu saya haraplah itu akan menjadi satu motivasi pada anak-anak. Walaupun dah balik ke sekolah nanti terus terus meneroka
penggunaan teknologi di dalam pembelajaran dan di dalam pembelajaran diri sendiri. Mungkin kalau kata dekat sekolah penggunaannya kurang, kita boleh guna sendiri dekat rumah kalau kita ada fasiliti itu dekat rumah. Kalau kita tidak ada fasiliti itu dekat rumah, kita kena cari jalan, be kreatif, cari kat mana kita boleh dapat. Right? Nah, zaman sekarang ni, zaman abad ke-21 ni, kita tak boleh pasif, kita tak boleh tunggu benda datang pada kita. Kita kena cari. Kalau tak ada, kita kena cari. Kalau kita tak tahu, kita kena bertanya. Right? Tetapi benda yang perlu kita ada tu, mesti kita ada untuk kita bersaing. Okay? So, salah satu daripada, ini dah ada tulis saya tadi, ramai dah ni, nama Sekolah Kebangsaan Bukit Indah, kita ada, okay, ramai juga yang dah ni, tulis dekat sini. Kita ada dari Pontian Johor. Alright, ramai daripada Bukit Indah. Terima kasih Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah kerana sudi hadir. Ada Johor Bahru dan berbagai lagi lah. Alright. Okay, so basically skill yang pertama ataupun tip yang pertama saya nak bagi kepada anak-anak semua untuk kita lebih orang kata lebih cemerlang di dalam keadaan di mana kita menggunakan teknologi. Macam sekarang ni lah, kita berada di rumah, guru-guru kita berada di tempat lain. Jadi tidak ada, orang kata tidak ada kita bertemu di satu tempat macam biasa dulu. Macam biasa dulu kita semua dalam satu kelas, cikgu ada dekat situ, kalau apa-apa nak tanya angkat tangan dan sebagainya. Tapi sekarang ni susah dah lah, kan benda-benda tu tak ada. Jadi skill yang pertama ataupun perkara yang pertama yang anak-anak kena cari ataupun yang anak-anak kena bina di dalam diri sendiri adalah skill yang dipanggil self-regulation dan time awareness. Ini adalah kebolehan berdikari. Alright, itu salah satu daripada kebolehan yang sangat-sangat diperlukan di dalam keadaan kita berada di dalam keadaan yang kita sedang berada sekarang. Kenapa? Pertamanya, macam kita kata tadi, kita dah tidak ada di dalam keadaan di mana cikgu ada depan mata kita. Kawan-kawan ada sebelah kiri, sebelah kanan kita, ada depan ada kawan, belakang ada kawan. Tak tahu boleh ketuk kepala kawan kat depan tanya. Ataupun kita tengok kawan sebelah, bukanlah nak meniru kan, tengok kawan sebelah boleh dapat idea macam mana nak jawab. Tapi sekarang ni kita kat seorang-seorang je kat rumah. Alright, jadi menjadi tanggungjawab kita untuk mencari jalan bagaimana kita boleh menjadi seorang yang berdikari dan pandai mengurus masa. That is self-regulation and time awareness. Ini adalah skill yang sangat penting untuk kita survive keadaan hybrid learning ataupun keadaan yang kita berada sekarang. Alright? Dan yang keduanya, selain daripada ketiadaan kelas, yang keduanya, walaupun kita kat rumah, kita ada parents, kita ada mak dan ayah, tapi mak dan ayah kita pun juga kena kerja. Walaupun dia work from home, tapi dia ada tanggungjawabnya yang dia perlu selesaikan. Alright, jadi dia tak bolehlah 100% nak membantu kita je dalam pembelajaran. Kan? Jadi kita perlu, orang kata perlu membina di dalam diri kita kebolehan berdikari. Alright, dan kebolehan mengurus masa dengan baik. Benda ni bukannya boleh orang kata skill yang kita kena bina ya melalui masa. Tak bolehlah hari ni nak buat besok jadi, tak. Ini lebih kepada sikap kita. Kalau kita nak, kita akan cari jalan, benda tu akan jadi. Kalau kita tak nak, banyak reason, kita malas ke apa ke, dan dia tak jadilah. Sebab benda ni bergantung kepada diri kita. Saya boleh bagi tips, tapi kalau anak-anak tak amalkan, tak jadilah dia. Kan? Kalaulah kata ada ubat atau ada pil yang saya boleh bagi pada anak-anak, untuk bagi je makan pil ni dia dah jadi seorang yang boleh berdikari. Lama dah saya bagi kat banyak anak-anak dekat keliling saya. Dan saya rasa mak ayah pun tak ada masalah nak beli benda tu untuk bagi. Tapi tak boleh. Ini adalah satu sikap, satu cara di mana kita sendiri yang kena bina. Jadi diharapkan kebaikan yang keluar daripada keadaan COVID-19, keadaan pandemik ini, diharapkan ramai anak-anak yang telah belajar bagaimana untuk berdiri sendiri as far as learning is concerned bila berkaitan dengan pembelajaran dan persekolahan. Alright? Itu skill yang kita harap keluar daripada pandemik ini, walaupun nanti kita dah balik ke sekolah, tetapi kebolehan kita berdikari, kebolehan kita mengurus masa tetap akan berada bersama kita. Dan itu adalah skill yang sangat-sangat penting. Bukan setakat kita sebagai seorang anak-anak sekolah, tetapi membawa ke dewasa.
Orang-orang yang berjaya kalau kita tengok, orang-orang dewasa yang berjaya kalau kita tengok, tanyalah. Kebanyakannya akan cakap, akan bagi tahu dulu masa kecil-kecil dia buat benda dia sendiri. Dia jalan kaki pergi sekolah sendiri dan sebagainya. That is independence ataupun berdikari. Alright, dan pandai mengurus masa. Ada orang dia berjaya sebabnya masa kecil dia susah, dia kena bagi masa nak jaga adik-adiknya, dia kena bagi masa untuk belajar, dia kena bagi masa untuk tolongan mak dengan ayahnya menjaga kedai dan sebagainya. Kebolehan dia mengurus masa daripada kecil itu selalunya dia bawa sampai ke dewasa. Itu salah satu reason ataupun salah satu sebab dia berjaya. Jadi ini salah satu daripada orang kata kebolehan yang boleh anak-anak bina daripada sekarang. Gunakan masa COVID-19 di mana kita berada di rumah dan belajar dari rumah ini sebagai batu loncatan untuk kita selepas ini kita akan bina kebolehan ini terus menerus. Right? So self-regulation adalah orang kata kebolehan berdikari tadilah. Jadi untuk anak-anak yang orang kata yang kecil ya, untuk sekolah-sekolah rendah, penting contohnya kalau ni tips for the parents as well, penting untuk kita tahu kalau kata kita nak buat online learning, anak-anak tahu tak macam mana nak on komputer, nak on telefon dan sebagainya. Ini adalah skill-skill walaupun nampak remeh, tapi kalau kita tak tahu buat sendiri, every time kita nak log in, every time kita nak ini, kita kena cari mak bapak kita, then we are not independent. Kita tak berdikari lagi. Walaupun benda tu kecil, tapi ia menjejaskan. Katalah mak ayah kita masa tu dalam bilik air, tak boleh keluar. Tak belajarlah kita. Alright? Jadi, walaupun kecil, untuk anak-anak mungkin tahap 1, alright, darjah 1 sampai ke darjah 3, skill ini anak-anak kena cari, kena bina di dalam diri. So you can actually do it yourself. Alright? So that is very important. For the older kids, these are some of the things yang I'm sure you already know, kebanyakan anda semua tahu, tetapi in addition to being independent, sebabnya bila kita independent ini, bila kita berdikari ini, dia datang dengan tanggungjawab. Alright? Kadang-kadang kalau kita berdikari saja tidak tanggungjawab, itu kadang-kadang kita terlepas pergi ke tempat lain. Alright? So for the older kids, alright, bertanggungjawab untuk memastikan proses pembelajaran kita itu berlaku secara baiklah. Alright, kalau kata tahu macam mana nak email cikgu, tahu macam mana nak kontak cikgu dan sebagainya, janganlah disalahgunakan pula. Alright, so itu yang pertama. Yang pertama, mendidik diri sendiri, ibu bapa akan tolong, cikgu-cikgu pun akan tolong, mendidik diri sendiri untuk menjadi seorang yang berdikari dan pandai menguruskan masa. Sebab pengurusan masa ini sangat penting bila kita berada di rumah. Sebab most of the time, saya rasa, saya dulu pun anak budak juga kan. Most of the time bila kita ada di rumah, yang ada dalam kepala kita adalah nak main. Alright, atau kawan-kawan nak main komputer ke ataupun nak tengok TV ke. Perkataan belajar tu jauh sangat. Alright, jadi kalau kita tak reti ataupun kita tak pandai, kita tak latih diri kita, kita tak orang kata self-discipline, kita tak orang kata paksa diri kita mengurus masa dengan baik, jadi nanti tak dapatlah kita, walaupun kita mungkin boleh berdikari, tetapi berdikari kita itu tidak mendatangkan manfaat. Right? Jadi kita kena faham masa diberi oleh Allah semua sama 24 jam. Bagaimana kita nak menggunakan masa itu terpulang pada kita. Kalau dibagi 24 jam, 8 jam tidur, lagi 16 jam itu kita bagi semua 15 jam main, 1 jam belajar, hasilnya 1 jam belajar lah. Tetapi kalau dibagi 24 jam, 8 jam tidur, 8 jam lagi kita buat benda-benda lain, dan untuk belajar sehari timetable kita ada 6 jam dan kita menggunakan 6 jam itu sepenuhnya ataupun 5 jam apa pun, dan hasilnya banyak itu jugalah. Itu adalah konsep pengurusan masa yang kita kena faham. Alright? Taknya anak kecil lagi, anak dapat 25 jam, 30 jam, tak ada, 24 jam juga. Kami yang dah tua ni pun 24 jam juga. Itu Allah adil untuk semua. Alright? Tapi bagaimana kita mengisikan masa itu penting. Jadi walaupun anak-anak kecil lagi, kena hargai. Sebab masa kalau dah
terluang, dah terbuang, tak boleh dapat balik. Walaupun kita ada duit beribu-ribu, berjuta-juta ringgit, kita tak boleh beli semalam. Semalam dah lepas, tak boleh nak buat apa dah. Alright, jadi penting. Penting kita latih diri kita ini, bagaimana kita nak bertanggungjawab, bagaimana kita nak berdikari, dan bagaimana kita nak menguruskan masa dengan baik. Alright, walaupun anak masih darjah 1, tapi faham konsep masa tu sangat penting. Ada masa untuk bermain, ada masa untuk kita mengaji, ada masa untuk kita belajar. Bukanlah sepanjang masa kita belajar, tak. Ada masanya untuk kita belajar, ada masa untuk kita tengok TV, ada masa kita untuk main Minecraft, ada masa. Bila masa itu tersusun, bila sedang main Minecraft katanya, lepas tu patutnya dah habis dah. Dah sepatutnya masuk time belajar. Off lah cepat-cepat, pergi belajar. Itu maksudnya pengurusan masa dengan baik. Pengurusan masa ini bukan hanya tertumpu kepada benda yang kita nak buat dari segi kerja, ya, tetapi ke semua. Menggunakan masa sesuai dengan apa yang kita nak capai. Right, so that's first thing, ya. So whether you are in standard 1 ke, form 5 ke, form 3 ke, this point of independence, berdikari, responsibility, bertanggungjawab, dan time management, pengurusan masa perlu dibuat, perlu dilatih daripada sekarang. Once kita dah ada di dalam, benda ni macam benda yang kena menjadi benda yang automatik di dalam diri kita. Bila kita dah sebati dalam diri kita, kita tak ada masalah dah. Kita akan tahu apa nak dibuat pada waktu mana. Right? Itu adalah tip yang pertama. Right? Jadi saya harap anak-anak faham apa yang saya maksudkan. How do you cope dengan stres, ataupun kalau tak stres lah kan, ataupun bagaimana kita nak menyesuaikan diri, bagaimana kita nak melalui proses pembelajaran secara online di dalam waktu pandemik ini dengan mudah, dengan selesa, dengan tanpa stres. Alright? Yang pertamanya itulah. Kita tengok ke dalam dulu, tengok diri kita sendiri dulu. Tanya diri kita, saya ni seorang yang berdikari ke tidak? Kan, kalau kata ada sikit berdikari, banyaknya tidak. Okey, tak apa. Alright? Itu waktu sekarang. Itu hari ni pada pukul 3.22 3 hari bulan Mac 2021. Tetapi sekejap lagi kena berubah. Jadi kita mulalah. Alright, kita mula daripada saat sekarang, tanamkan di dalam hati bahawa kita ingin menjadi seorang yang berdikari, menghargai masa, dan seorang yang bertanggungjawab. Alright, kalau ini dapat kita lakukan, tak kiralah sama ada kita bersekolah online ke, kita bersekolah offline ke, kita pergi sekolah ke, tak pergi sekolah ke, duduk rumah belajar ke, it doesn't matter anymore. Because you have already dapat skill yang paling penting. Dan skill ini bukan setakat waktu kita bersekolah saja digunakan, tetapi berterusan. Right? Kita ada orang-orang dewasa yang tidak pandai, tidak berdikari, tidak pandai mengurus masa, dan tidak bertanggungjawab. Ada je. Right? Itu sebab tak belajar. Sebab itu kita kata benda ini bukannya sesuatu yang kita boleh bagi. Ini adalah benda yang kita kena buat sendiri. We have to work for it. Alright, it is not something that you are born with, tidak dilahirkan begitu, but it is something yang kita boleh bina sendiri. Jadi it's an equal opportunity, adil dan sama untuk siapa orang. Siapa yang buat, dia yang akan dapat. Kalau tak buat, macam mana kaya ke, miskin ke, apa ke, dia tak ada. Alright, so this is something that we have to work ourselves. Ya, jadi kita harapkan sangat-sangat melalui proses atau experience kita, pengalaman kita melalui COVID-19 ini, skill-skill yang macam ni, yang anak-anak dah bina, I'm sure some of you have already learned how to be independent dan sebagainya. Oleh kerana keadaan kita sekarang ni, saya harap anak-anak akan ambil skill ini dan enhance dan perbaiki lagi, tambah baik lagi sepanjang from this point onward, daripada sekarang sampailah bila-bila. Alright, because cabaran makin lama akan lebih canggih lagi cabarannya. Jadi kita
kena sentiasa orang kata mengubah diri, menyesuaikan diri supaya cabaran itu boleh kita hadapi. Right? Boleh kita selesaikan dan boleh kita hadapi dengan jayanya supaya hidup kita lebih selesa. Right? So that's the first one, ya. Self-regulation, time awareness and responsibility is part of it. Alright? Berdikari, menjadi seorang yang berdikari. Alright? Seorang yang sangat menghargai masa. Masa ni kita tak boleh main-main. Alright? Sebab masa ni memang tak boleh dijual beli. Alright? Kalau orang kata masa itu emas, saya kata salah. Masa itu nyawa. Alright, emas naik turun harganya. Nyawa tak ada. Nyawa habis-habislah. Alright, jadi ingat ini saya petik daripada kawan saya Dr. Sharifah Mazlina yang pertama kali introduce this this saying to be, masa itu nyawa. Alright, so if you do not use your time dengan baik, maka maknanya kita tidak menghargai nyawa kita lah. Alright, so anak-anak ingat tu Alright, so that's the first one yang kita kena pay attention to. Yang kedua, yang kita kena ambil perhatian di dalam keadaan kita belajar daripada rumah dan sebagainya adalah study area ataupun tempat kita belajar. Alright, ada orang yang ada bilik sendiri, ada orang tak ada. Okay, tak kisah. Alright, pada saya study area ini adalah satu sudut, alright, di mana kita boleh duduk dan kita boleh fokus. Alright? Kalau katakan di meja makan lah. Kalau katakan dekat atas sofa lah. Kalau ada bilik sendiri tu memanglah lagi cantik kan? Right? Tetapi apa pun kita kena kita kena create that study area supaya kita selesa untuk belajar. Right? Ini adalah satu orang kata satu keperluan bila kita belajar di dalam keadaan kita bukan di dalam bilik darjah. Alright, jadi terpulang ini bergantung kepada keadaan rumah kita. Tak adalah kita nak kata kena ada bilik sendiri. No, it's actually a space, a small space di mana kita boleh belajar tanpa gangguan. Alright, kalau katakan meja makan tu depannya ada TV dan kita takkanlah kita nak suruh orang seluruh rumah tu tak boleh tengok TV sebab kita nak belajar, kan? Tak adil lah pula kan adik kita yang kecil-kecil dan sebagainya. Jadi maknanya meja makan tu taklah berapa sesuai. Mungkin kita kena pergi belajar dekat dapur. Alright, as long as the area boleh memberi kita fokus. Alright, tidak ada gangguan yang boleh menarik perhatian kita kepada benda-benda lain. Alright, ada orang kata tak apanya belajar depan TV, lagi motivasi. Pada Sandi itu ada poin yang lagi satu, sekejap lagi saya nak kupas. Tetapi keberadaan study area ini kita rasa adalah satu faktor yang penting. Jadi kalau if I have parents watching my presentation today, kalau seboleh-bolehnya lah find a little space for your kids to study, ataupun kalau boleh, kalau tidak menjadi keberatan kepada ahli-ahli keluarga yang lain, kita buat a certain time of the day, kita panggil a blackout time, di mana masa itu TV tak boleh buka, radio tak boleh buka dan sebagainya. Alright, masa itu adalah masa untuk anak-anak kita belajar. Ada yang macam tu ya. Saya pernah tengok ada satu keluarga, bila ada je anaknya seorang daripada anaknya exam year, sama ada UPSR ke PT3 ke ataupun SPM ke, that entire year no TV. On weekdays, on weekend boleh, weekend pun certain time. Alright, jadi nak tak anak-anak yang lain ataupun ahli keluarga yang lain tu kena setujulah. Right, sebabnya dia lebih mementingkan, atau keluarga itu lebih mementingkan kejayaan yang nak ambil exam ini, ketenteraman hidup yang nak ambil exam ini. Right, ada yang ambil pendekatan yang begitu, family lah kan. Tetapi however ataupun sebaik mungkin sebab kita ni keadaan kita berbeza-beza. Right, sebaik mungkin kalau kita boleh sediakan, kalau anak-anak boleh cari tempat di mana kita boleh belajar tanpa gangguan, that would be the best option that you have. Alright, itu adalah satu perkara yang boleh contribute, yang boleh menyokong usaha kita untuk belajar dengan tenteram dan dengan mudah. Alright.
Okey, ini yang maksud saya tadi. Ada yang kata multitasking. Kita boleh dengar muzik sambil belajar, boleh tonton TV sambil belajar, katanya tidak mengganggu pun, tapi kebanyakan penyelidikan oleh pakar-pakar pendidikan menunjukkan bahawa itu bukan multitasking. Alright, sebabnya bila belajar ni perlukan tumpuan. Alright, lainlah kalau kata kita buat roti canai, itu sedang meniaga dan sebagainya, itu lain. Alright, sebab yang itu lebih menggunakan tangan. Tapi bila kita belajar ni lebih menggunakan minda, jadi kita memerlukan fokus. Alright, jadi fokus kita ni selalunya one at a time. Alright, tak boleh 2-3 benda berlaku pada masa yang sama. Unless bekerja, ya. We are talking about studying. Kita bercerita tentang belajar. Jadi bila talk about belajar ni, dia mesti fokusnya satu saja. Alright, one thing at a time. Jadi kalau kita ada device, kalau ada smartphone, sambil kita buat kerja tu, sambil tu kita dengar muzik ke ataupun apa ke, rasanya tidak sesuai. Alright, rasanya tidak sesuai untuk itu because dia akan lebih menjadi distraction daripada it's a multitasking thing. So kalau boleh, again, urus masa dengan baik. Ada masa untuk kita mendengar muzik, ada masa kita belajar, dan masa belajar itu tumpu kepada belajar. Alright? Unless you dengar Mozart dan sebagainya, itu pun lainlah sikit kot. Sebab yang itu adalah muzik-muzik yang abang kata yang boleh membantu minda kita aktif dan sebagainya. Tetapi selalunya muzik yang kita dengar ni tak adalah muzik yang macam tu. Kan? Muzik yang kita dengar ni lebih kepada distraction. Nak menyanyi dengan lirik, nak menghafal liriknya dan sebagainya, yang kita belajar tak terhafal. Jadi it is a distraction rather than membantu kita dalam pembelajaran. Alright, jadi that is another thing. Bila belajar, again it goes back, dia akan kembali kepada kebolehan kita mengurus masa tadi. Kalau kita pandai mengurus masa, ada masa untuk sesuatu benda, kita tidak akan, orang kata, tidak akan sacrifice perkara yang kita suka dengan perkara yang kita tidak suka. Alright, contohnya kalau katakan petang kita suka main bola, janganlah oleh kerana tahun ini tahun kita nak ambil exam, tak main bola langsung. Tak boleh lah macam tu. Kesihatan masih nak kena jaga. Itu yang kita kata tadi, bila kita berdikari, kita bertanggungjawab, kita pandai menguruskan masa, mesti ada masa untuk semua. Alright? Contohnya lah, another example yang saya selalu buat study skill workshop dengan budak-budak yang nak ambil exam. Katakanlah ada program TV yang memang tak boleh tak tengok. Kalau tak tengok tu dia cerita Korea lah katakan kan. Tak boleh tak tengok langsung. Kalau tak tengok tu teringat-ingat lah. Kalau you tak tengok, you teringat-ingat, nanti hilang fokus. So tengok. Tetapi uruslah masa betul-betul. Cerita tu pukul berapa? Okay, waktu tu tengok cerita. Alright, but then you compensate. Ada waktu lain, tak bolehlah tengok benda lain dah. Masa tu untuk kita belajar. Alright, jadi that is again, it goes back to point saya yang pertama tadi tu sangat penting. Alright, when you are able to actually menguasai diri you supaya you menjadi independent, supaya you menjadi responsible dan supaya you pandai mengurus masa, then the rest of the thing will fall into place. You akan ada masa untuk pergi ke kenduri hujung-hujung minggu, you akan ada masa untuk bersukan, you akan ada masa untuk main game. If you are a gamer, you akan, kalau you seorang pemuzik, you akan ada masa untuk main music, untuk buat TikTok, whatever that you need to do. Because you dah compartment, you dah bahagi-bahagikan. Waktu ini belajar. Jadi time itu nothing else happen, nothing else should matter except belajar. Fokus. Alright? Belajar ni anak-anak bukannya a matter of quantity of time. Bukannya banyak jam belajar tu yang penting. It is quality time. Quality jam kita belajar. Ada orang dia belajar, dia duduk kat meja belajar 3 jam. Bila kita selalunya kalau saya suruh dia orang buat timetable kan, buat schedule sehari, you tulislah situ belajar daripada pukul 9 pagi, hari Sabtu pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Saya tanya dia, oi 3 jam belajar ni tak pening ke kepala? Dia kata tak, memang ni. Tu saya tanya dia, berapa kali you bangun daripada kursi, pergi minum, pergi kencing, pergi ambil beskut dalam masa 3 jam ni? Bila dikira-kira, actually masa belajar dia 40 minit je. Yang 2 jam 20 minit lagi tu buat benda lain. Tetapi ditutup dengan
belajar sebab duduk kat meja. Kan? Sekarang ni lagilah kan dengan mesejnya dan berbagai-bagai. Jadi tak kebuang masa. 40 minit aja yang berguna, yang 2 jam setengah lagi tu hidup kita di tepi meja. So why not be honest with yourself? Saya konsentrasi saya 30 minit je. Okey, 30 minit pertama. Lepas tu take a break. Buatlah apa? Nak pergi kacau adik-beradik ke, nak pergi kacau mak ke, nak pergi minum ke, nak pergi buat Maggi ke, whatever. And then another 30 minutes. Sebab kita tahu kebolehan kita. Kebolehan kita untuk fokus hanya 30 minit aja. Tak salah. Alright? Bukan maknanya kita boleh fokus 30 minit kita orang bodoh. No. Bila kita mengakui itu, apa yang boleh kita buat ialah maknanya time kita belajar itu, our time management, pengurusan masa, every 30 minutes lah. Every 30 minutes you take a break. Take a 10-minute break. Buatlah apa you nak buat. Lepas tu kembali balik belajar. So for the next 3 hours, you ada lebih kurang katalah 4 blok. 4 blok you boleh belajar. Every block 30 minutes. Blok pertama bahasa Malaysia, blok kedua mathematics, blok ketiga sains dan sebagainya. Ataupun blok pertama, kedua matematik. Sebab matematik kita kurang sikit, kita nak kena belajar lebih. So blok 1, blok 2 is math on Monday. Alright? Blok 3, blok 4 is something else. Right? So this is what we meant by pengurusan masa. Tak kira lah anak umur berapa. Alright? If you know how to do this, you will lead a very interesting, a very full life. Okay, hidup kita tidak akan rasa stres. Sebab kita tahu, okay, pukul 4 aku nak kena pergi main bola. Alright, kena balik pukul ini, kena lepas maghrib, kena mengaji dan sebagainya. Ada semua masa tu. Semua dah orang kata dah disediakan. Jadi kita tidak perlu terkejar-kejar. Right? So, whether you are multitasking or not, to me, when you study, focus on one. Right? Kalau boleh kurangkan distraction sebanyak mungkin. Right? Dari segi benda-benda lain yang kita tengok ni tadi. Alright? So terutamanya waktu sekarang ni lah. Sebabnya waktu sekarang ni kita berada di rumah banyak, guru-guru tak ada nak memberi kita, orang kata nak menjaga aktiviti kita. Kalau kat sekolah dulu daripada pukul 7.30 sampai pukul 1 atau pukul 2, kita di sekolah, cikgu yang jaga semua. Cikgu yang suruh buat itu, cikgu yang suruh buat ini, cikgu yang ini. Tapi sekarang ni dekat rumah, cikgu tak ada. Kan, parents pun kadang-kadang kita tak boleh nak ni lah sebab parents pun ada kerja. Alright, jadi kalau kita tidak sendiri mengambil orang kata tanggungjawab sendiri untuk susun hidup kita, then we are not going to go anywhere. Right? Dekat situlah nanti kita akan stuck. Right? So again, remember belajar ni, the most important thing is the quality time, not so much of the quantity. Kalau ada bahasa yang panjang, kalau kata memang ada 3 jam, tetapi look at yourself, tanya diri sendiri. Alright? Apa yang dari segi konsentrasinya berapa lama yang you ada. Alright? Juga perlu kita orang kata kita take into consideration waktu kita nak belajar. Kalau waktu tengah hari apa yang pembelajaran yang jenis apa yang sesuai contohnya. Alright? Kalau waktu petang pembelajaran apa yang sesuai. Waktu malam apa yang sesuai. Sebab dari segi orang kata dari segi kita punya kebolehan otak kita memproses maklumat, dia berbeza mengikut masa. Kalau tengah hari lepas lunch, selalunya kita apa? Mesti ngantuk kan? Ni petang ni tak tahulah you all ni ngantuk ke tidak ni. Kan? Mesti mengantuk. Jadi waktu itu rasa-rasanya kalau kita belajar 3 kali 4 kali tersengguk. Kan lama-lama hilang terus. So masa itu mungkin study, benda yang kita nak belajar membaca tak sesuai. Mungkin masa itu kita lebih kepada practice. Benda-benda macam ni. Anak-anak kena cari formula untuk diri sendiri. This is something yang kita tak boleh prescribe. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh orang kata one fits all. Tidak boleh dibagi acuan untuk semua. Sebabnya kita ni manusia, Allah bina berbeza-beza. Jadi kita sendiri kena cari keselesaan cara kita belajar. Right? Ada orang belajar, dia tak boleh duduk. Kalau dia duduk, mesti dia tidur. Right? Jadi dia belajar sambil dia berjalan, sambil dia di keliling bilik dia tu, dia ngambil nota, dia nak
cuba mengingat benda, dia tulis kat dinding. Tapi dinding tu dia dah lekatlah ke tamajung. Kan dia dah lekat ke tamajung kat dinding, jadi every time dia baca buku dia apa semua, dia jalan-jalan lepas tu dia nak mengingatkan point, dia tulis je dekat dinding tu dengan marker pen. Habis je dia belajar, dia tengok dekat dinding tu semua nota dia. Ada orang yang macam tu. Sekarang ni kita ada smartphone. Ada orang yang dia lebih suka belajar bila dia mendengar apa yang dia baca. Jadi boleh je dengan menggunakan Flipgrid ke, kan? Habis je kita baca buku, kita nak tahu sama ada kita faham ke tidak, kita boleh klik Flipgrid, kita rekod diri kita sendiri. Alright, lepas tu kita dengar balik, betul ke tidak aku cakap tadi? Alright, atau adakah bercakap tentang exactly apa yang buku cakap, ataupun what I'm saying is that saya punya kefahaman. And then you can actually ask your cikgu, tengok Flipgrid saya ni, betul tak kefahaman saya tentang point ni? Pun boleh je. Alright, jadi teknologi yang ada pada kita sekarang, anak-anak ada delima. Anak-anak boleh masuk, dalam tu ada Microsoft Tools. Microsoft Tools ni macam-macam yang boleh kita gunakan untuk membantu kita belajar, untuk membantu kita membantu diri sendiri, membantu guru-guru kita dalam proses pembelajaran. Alright, so waktu ini, masa sekarang ni dengan adanya teknologi, tidak semestinya benda perlu ditulis dan sebagainya lagi dah. Kita ada option. Yang suka menulis, tulislah. Alright? Tapi kalau katakan kita ni menulis tak berapa nak sesuai dengan jiwa kita, kita minta izin lah dengan cikgu. Cikgu, boleh tak saya bagi nota dalam bentuk podcast? Canggih tu. Kan, podcast maknanya kita rekod. Alright? Kita rekod menggunakan phone, lepas tu kita hantar cikgu. Right? Minta kerjasama dengan cikgu, bolehlah accept cikgu, ini kan ini sebagai nota saya, contohlah kan. Saya rasa cikgu-cikgu anda pun canggih-canggih juga dah sekarang ni, mungkin boleh menerima itu sebagai salah satu daripada cara kita berinteraksi dengan guru. Alright, kalau kita menggunakan Microsoft Teams, contohnya kalau di dalam Teams, dekat situ pun melalui kelas notebook apa ke, kita boleh memberi respon dalam berbagai cara. Boleh menulis, boleh bagi menggunakan PowerPoint, boleh menggunakan Sway, apa ajalah. Right? Jadi sambil kita mencari, sambil kita belajar, sambil kita membina kebolehan kita berdikari, sambil itu gunakan teknologi untuk membantu kita. Alright? Contohnya macam kita sekarang ni kan, kita sedang berinteraksi menggunakan Microsoft Teams, orang kata di presentation. Hari ni sebabnya kita menggunakan Microsoft Teams Live, saya tak boleh nak berinteraksi sangat dengan anak-anak semua. Sebabnya kita tidak ada chat. Tapi kalau kata dalam Microsoft Teams biasa, kalau anak-anak dibenarkan untuk berinteraksi dengan kawan-kawan contohnya, tapi balik semula kepada isu kita tanggungjawab tadi. Kalau kita orang yang bertanggungjawab, dan kita mempamerkan yang kita ini seorang yang bertanggungjawab, saya rasa cikgu-cikgu tidak ada isu, tidak ada masalah untuk bagi anak-anak semua menggunakan teknologi yang ada untuk berinteraksi sesama sendiri. Dia kadang-kadang ni ada seorang yang nakal yang dibuat benda yang tak sepatutnya dibuat tu, yang kadang-kadang cikgu tak percaya dah. Kan? Itu yang kadang-kadang ni tak boleh salahkan cikgu jugalah kan. Tapi benda-benda macam tu. Jadi balik kepada poin yang pertama yang saya kata tadi, untuk kita berdikari dan untuk kita efektif sebagai seorang yang berdikari, kita kena bertanggungjawab juga. Bertanggungjawab ni maknanya kita tak bolehlah buat perkara-perkara yang dilarang. Kalau nak bercakap pun kena ada adab. Kan? Kalau nak berinteraksi dengan kawan-kawan pun bahasa kena betul. Alright? Dan juga pengurusan masa tadi tu. Alright? So these are some of the things. Ini adalah perkara-perkara yang saya rasa kalau anak-anak dapat kuasai dengan bantuan teknologi yang ada, pembelajaran secara maya, pembelajaran secara hybrid ke, nak dipanggil blended learning ke apa ke, tidak ada isu. Tidak akan ada mendatangkan masalah. Right? Itu adalah orang kata the main thing, yang poin utama yang kita kena fahami, yang kita kena cuba bina di dalam diri masing-masing.
Right, macam kita tadilah, dan kita pun berharap jika again if there are parents listening in, kita juga berharap ibu bapa membantu, teach your kids to be independent by giving them, by showing them, bagi contoh, tunjuk, dan by giving them a little bit of trust, bersangka baik dengan anak-anak. Alright, mungkin akan ada yang tersasar dan sebagainya, but that is something that we cannot help. Jangan because of that we deny totally benda-benda yang actually boleh membantu anak kita membina keterampilan, the 6 global competency, or the PAK 21 if you want to call it, we curb them from developing those just maybe because of 1 or 2 mistakes by 1 or 2 people. Alright, so and this is something, kebolehan ini adalah something yang kita kena nurture, yang tidak boleh berlaku overnight. That is the reason why when I talk about PAK 21, when I talk about 21st century learning design, I have always emphasized it has to begin, mesti bermula secepat mungkin di dalam keadaan sekolah. Kalau di sekolah rendah, paling lewat pun is actually at standard 4. Kalau boleh daripada standard 1 kita boleh weave in the 21st century learning design, lagi cantik. Alright, kalau boleh from standard 4 onwards, and kalau sekolah menengah, sekolah-sekolah yang anaknya masuk form 1 dan sebagainya, you need to start at form 1. Baru kita nampak dia punya perubahan, baru kita nampak dia punya effect when they leave school at form 5. If you are trying to do it at form 4 and hoping form 5 that these guys will get all the skills that is necessary, dia tak akan jadi. Now you are going to get very frustrated, and a lot of other things will happen at that time. Alright, ini untuk cikgu-cikgu dan juga parents lah. Tapi untuk anak-anak, again, cikgu-cikgu hanya boleh memberi nasihat, hanya boleh memberi konten, hanya boleh memberi tunjuk ajar. Yang nak mengimplement, yang nak membuatnya kita sendiri. Alright, cikgu tu tak boleh nak ubah kepala kita macam tak boleh. Cikgu hanya boleh bagi jalan, tunjuk jalan yang lurus. Tetapi yang akan melakukannya, yang akan mengimplementkannya dalam hidup ialah kita. Alright, jadi kalau kita tak nak buat, cikgu nak cakap macam mana, cikgu cakap daripada pagi sampai ke malam pun tak jadi apa. Tapi kalau kita nak buat, kalau cikgu tak cakap, kita tanya cikgu. Kita cari daripada cikgu. If you want it, if it is not there, you will find out. Tapi kalau you tak nak, even if it is there 10 times, you takkan nampak. Alright, so anak-anak bina di dalam diri kemahuan untuk berdikari, kemahuan, sukses, kejayaan ini akan berlaku over a period of time punya proses. Kita tak kalau kita tengok semua orang yang berjaya ni, bukan unless lah dia menang loteri ke apa kan, tapi kita tak main loteri kan. Maknanya kena ada usaha, dan usaha itu perlu dilakukan secara berterusan. Alright, usaha itu perlu dilakukan secara berterusan. Alright, so okay, so I think that is all the points that I want to make. Bagaimana kita nak cope dengan this pandemic type learning, tak kira lah hybrid learning ke blended learning ke apa ke, the most important thing is for us to as a student to try and develop in ourselves, untuk membina di dalam diri masing-masing kebolehan untuk berdikari, kebolehan untuk bertanggungjawab, dan kebolehan untuk mengurus masa dengan baik. Alright, for teachers, try and give back the responsibility of learning to your kids by using appropriate approaches supaya anak-anak belajar untuk mengambil tanggungjawab belajar sendiri. Don't spoon feed, right? Mungkinlah I think pandemic ni is a way of us looking at different ways of engaging with our students supaya mereka boleh membina di dalam diri mereka sendiri the ability to survive. Menggunakan by being independent, by being responsible, and by being a master of their time. Alright, untuk itu. Alright, so saya rasa I have already we have 10 minutes left, so I am going to give it back to Puan Fairuz untuk
aktiviti seterusnya.